Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR kita akan sambung dengan topik tentang cahaya untuk subtopik faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, kamu boleh buka muka surat 92. Okey, stop situ muka surat 92. Okey. Tengok situasi uji kaji yang dijalankan oleh kawan kita ni. Okey. Adanya lampu suluh. Nampak kawan kamu pegang lampu suluh. Kemudian adanya objek dan adanya skrin atau tabir. Okey, skrin atau tabir. Okey, hari tu kita dah belajar kejelasan bayang-bayang. Ada bayang-bayang yang jelas, ada bayang-bayang yang kurang jelas dan ada yang tiada bayang-bayang bergantung kepada jenis objek. Sama ada objek itu lut sinar, lut cahaya atau legap. Okey, kalau kes ini dalam uji kaji ni kita gunakan objek yang legap lah sebab kita nak tengok bayang yang sangat jelas. Cuma sekarang kita nak tumpukan kepada saiz bayang-bayang. Okey. Tengok ceritanya. Okey. Besarnya saiz bayang-bayang ini. Kemudian apa jadi? Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, saiz bayang-bayangnya mungkin menjadi lebih kecil. Kawan yang perempuan yang pakai cekap pink tu dia kata apa? Itulah hipotesis kita. Kawan perempuan yang ikat rambut tu dia kata apa? Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Okey. Kamu perasan tak ayat kawan kita ni? Dia kata kalau kita jauhkan lampu suluh, maksudnya jaraknya bertambah. Jarak antara lampu suluh dengan objek ini akan semakin bertambah. Dia kata mungkin saiz bayang-bayang menjadi lebih kecil. Okey, nanti kita akan tengok betul ke tidak. Okey. Okey murid. Sekarang cikgu ada lampu suluh, ada objek dan dinding cikgu tu sebagai tabir, sebagai skrin. Okey, dalam gambar raja uji kaji kawan kita tadi dia kata jika kita jika kita tambahkan jarak. Okey, ini jarak antara lampu suluh dengan objek. Bila dikata bertambah jarak, kita akan dekatkan ke atau jauhkan? Kita akan jauhkan lagi lampu suluh. Itu namanya bertambah jarak. Kalau berkurang jarak, makin dekat. Okey, kita cuba tengok dahulu pada kedudukan ini. Kita tengok apa jadi pada bayang-bayang objek ini. Nampak? Itu saiz dia. Okey, pada kedudukan jarak antara lampu suluh dengan objek, pada jarak sedemikian, saiznya adalah setinggi itu. Okey, jika kita tambah jarak antara lampu suluh dan objek, apa jadi? Nampak tak apa yang berlaku? Okey, saiz bayang itu mula mengecil. Okey, jika kita kurangkan jarak antara lampu suluh dengan objek, maksudnya jaraknya semakin dekat, kita kurangkan. Apa jadi pada bayangnya? Nampak? Semakin bertambah. Maksudnya jika jaraknya semakin kurang, jarak antara cahaya dengan objek semakin kurang, saiz bayang-bayang bertambah. Okey, jika jarak antara sumber cahaya dengan objek bertambah, saiz bayang-bayang akan berkurang. Okey. Okey murid. Tadi kita dah buat eksperimen kita. Kita nampak jika kita tambahkan jarak, okey, jauhkan lampu daripada objek, saiz bayang-bayang itu akan mengecil, akan berkurang. Okey, maksudnya jaraknya bertambah. Jarak antara lampu suluh dengan objek bertambah, saiz bayang akan berkurang. Kalau jarak antara objek dengan lampu suluh tu berkurang atau semakin dekat, saiz bayang-bayang akan bertambah.
Okey? Itu dia. Jom kita tengok. Ni eksperimen ni kamu boleh baca, kamu boleh tengok sini. Yang penting kat sini pemboleh ubah ni kamu kena tahu. Okey, kita dah biasa belajar pemboleh ubah ada 3. Kamu kena tahu, kena pasti mana satu yang dimanipulasi, mana yang bergerak balas dan juga mana yang dimalarkan. Okey. Kemudian cuba tengok kata-kata cikgu ni. Okey, ayat ni. Okey. Saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak antara sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Tadi dah tunjuk dah. Saiz bayang menjadi lagi besar kalau jarak lampu sulur dengan objek berkurang. Okey, makin dekat. Okey. Bagaimanakah pula jika jarak antara objek dengan skrin diubah? Diubah. Okey, nanti kita tengok apa akan berlaku. Okey. Okey murid, tadi kita tengok tentang faktor perubahan saiz bayang berdasarkan jarak antara objek dengan sumber cahaya. Okey, kita nampak bila jarak antara objek dengan sumber cahaya bertambah, maka saiz bayang-bayang itu akan berkurang. Sebab jarak lampu sulur tu semakin jauh daripada objek. Okey, dan dia akan jadi sebaliknya lah. Okey. Kemudian dalam ayat kata-kata guru tadi tu yang dekat bawah muka surat tadi tu, dia kata apa jadi kalau jarak objek dengan skrin berubah atau bertambah ataupun berkurang, apa akan jadi pada saiz bayang? Okey, kita cuba tengok. Okey, nampak handphone cikgu ni, cikgu letak situ sebagai jarak yang perlu dikekalkan antara lampu sulur dengan objek. Okey, kita tengok. Dalam keadaan sekarang, kamu tengok bayang-bayang itu besar, tinggi, nampak? Okey. Apa jadi kalau kita kurangkan jarak antara objek dengan skrin? Kita dekatkan objek ni dengan skrin. Tapi jarak antara objek dengan lampu sulur kita kekalkan. Apa jadi pada bayang-bayang itu? Nampak mengecil atau berkurang. Kita cuba jauhkan lagi. Kita jauhkan, kita tambahkan jarak antara objek tu dengan skrin, tapi kita kekalkan jarak lampu sulur sumber cahaya dengan objek. Nampak apa jadi? Saiznya sangat besar, bertambah besar. Okey, saiznya bertambah. Okey, kat sini kita nampak ada 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu pertama, jarak antara sumber cahaya dengan objek, dan juga yang kedua, faktor kedua adalah jarak antara objek dengan skrin. Okey, itu uji kaji kita yang ringkas pada hari ini. Okey murid, tadi kita dah buat sikit tentang uji kaji yang cikgu ni tanya ni tadi, tentang apa berlaku jika jarak antara objek dengan skrin diubah. Kita nampak kalau kita kekalkan jarak lampu sulur dengan objek tu kekal sama, tapi kita ubah jarak antara objek dengan skrin. Okey, kalau jarak objek dengan skrin ni berkurang atau makin dekat, bayangnya akan berkurang. Kalau jarak antara objek dengan skrin bertambah, bayang-bayangnya akan, saiz bayang-bayangnya akan bertambah. Okey, itu yang kita dapat daripada uji kaji ringkas kita tadi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok subtopik yang seterusnya. Tadi saiz bayang-bayang, ini bentuk bayang-bayang. Okay. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, kita tengok situasinya. Nampak tak ada 2 gerakan lelaki tu, seorang baju putih, seorang baju biru. Dua-dua memegang lampu sulur pada kedudukan yang berbeza. Mereka menyulur pada objek yang sama, iaitu objek silinder. Okay, kita tengok yang baju putih dulu. Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Ush, nampak tak? Dia dari sini lampu sulurnya, bayangnya bentuk bulat. Yang baju biru pula, saya pula lihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Lampu sulur dari sini, tapi bayang-bayangnya bentuk segi empat. Apa kata kawan perempuan ni pula? Okay. Mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Maksudnya
bentuk bayang-bayang satu objek ni boleh berubah bentuknya apabila kedudukan lampu sulur ini berbeza. Okey. Seterusnya, selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimanakah kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Okey, tadi pertama faktor nak ubah bayang-bayang, kedudukan lampu sulur. Letak depan ke, letak tepi ke, okey, atau letak atas. Dia boleh berubah bentuk bayang-bayang. Okey. Jom kita tengok apa yang perempuan ikat rambut ni cakap. Kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Orientasi objek tersebut. Pernah dengar? Nanti cikgu terangkan. Okey. Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Apakah itu orientasi? Okey. Orientasi ni adalah macam mana kita letak barang itu. Kita letak barang itu menegak ke, baring ke, melintang ke. Okey, itu orientasi. Okey, kita buat eksperimen ringkas sekejap lagi. Okey, jom kita tengok. Okey murid, jom kita sambung eksperimen ringkas kita untuk faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, cikgu ada letak lampu sulur dekat sini berhadapan dengan objek kita ni. Okey, kita tengok macam mana bentuknya. Kita akan nampak bentuknya begitu. Okey. Ini faktor pertama, faktor kedudukan sumber cahaya. Kalau cikgu letak di tepi ni, apa bentuk bayangnya? Kita tengok situ. Dia jadi macam mana? Bentuk macam itu pula. Kalau cikgu letak sumber cahaya dari atas, macam mana bentuk bayang-bayang dia? Tengok bawah tu. Okay. Nampak tak? Bentuknya berubah bergantung pada kedudukan sumber cahaya. Okay, ini cara untuk kita mengubah bentuk bayang-bayang. Faktor yang pertama, faktor kedudukan sumber cahaya. Sama ada di hadapan, di sisi, ataupun di atas. Bayang-bayang akan berubah bentuk. Faktor yang kedua, dia kata tadi pasal orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah cara kita meletak objek. Kita letak objek pada permukaan tu dalam keadaan menegak, ataupun baring, ataupun menghadap begini, ataupun menghadap begini. Ini semua orientasi. Ini semua orientasi. Sekarang kita tengok dahulu. Cikgu kekalkan dahulu kedudukan lampu sulur di hadapan saja. Cikgu tak ubah tempat lain, cikgu letak situ saja. Kita akan tengok apa bentuk bayang terbentuk di tabir dinding sana. Kita tengok dalam orientasi yang pertama. Bentuk bayangnya begitu. Tengok orientasi yang kedua. Cikgu letak ada baring. Berubah bentuk bayangnya. Cikgu buat orientasi yang ketiga. Lampu sulur masih kekal di situ, tapi orientasi yang berubah, bentuk bayang juga berubah. Cikgu buat lagi orientasi yang keempat. Begini. Pun berubah bentuk. Cikgu buat orientasi yang begini pula. Yang ke-5 ke ke-6? Ke-5. Bentuk bayangnya berubah. Jadi kat sini kita nampak, untuk mengubah bayang sesuatu objek, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, kedudukan lampu sulur. Yang kedua adalah orientasi objek. Kedudukan objek itu diletakkan. Kamu kena ingat dua faktor ini yang mempengaruhi perubahan bentuk bayang-bayang. Itu yang kita buat hari ini untuk uji kaji ringkas kita. Murid, tadi kita dah tengok eksperimen ringkas kita tentang faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Mula-mula tadi kedudukan lampu sulur. Sama ada lampu sulur itu berada di hadapan objek, atau di sisi objek, atau di atas objek. Bentuk bayang-bayang objek akan berubah.
Dan faktor yang kedua adalah orientasi objek. Okey, maksud orientasi tadi cikgu dah kata, orientasi ni adalah cara ataupun bagaimana sesuatu objek itu diletakkan. Okey. Kita tetapkan kedudukan lampu sulur contohnya di hadapan. Macam uji kaji tadilah cikgu buat di hadapan objek, tapi objek tu kita susun. Mula-mula letak menegak, kemudian letak baring, letak melintang, ke belakang, ke tepi. Okey, itu orientasi objek. Okey, kita tengok apa cikgu ni cakap. Orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey. Itu yang kita buat tadi. Jadi hari ini untuk dua subtopik ini, yang pertama saiz bayang-bayang dipengaruhi oleh jarak sumber cahaya daripada objek dan juga ke jarak antara objek dengan skrin. Okay. Untuk topik yang kedua ni pula tentang perubahan bentuk bayang-bayang, ada dua faktor yang mempengaruhinya, iaitu kedudukan lampu sulur dan juga orientasi objek. Okey, cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.